Okay, sorry tadi kita ada technical sikit. So saya sambung yang tadi lah. Kita terus kepada tadi saya dah tunjuk location ataupun nak lagi sekali. Saya terus masuk location lah. Ni location kita tadi. Dari bus stop nampak Wisma Andalusia tu, Andalusia Travel and Tours. Lepas tu jalan. Lepas tu nampak signboard Andalusia Hijrah Exchange yang warna merah tu. Lepas tu ada Andalusia Travels and Tours dekat atas. Okay, nampak pintu nombor 2 belah kanan. Kalau dari bus stop tadi belah kanan. So masuk macam biasa, buka kasut, scan. Dah scan, kita akan check suhu semua. Lepas tu yang dari Andalusia Travels Tijarah, sorry, belah kiri. Okay, ya tu. So kita berderitan dengan Wisma bin Daud. Ada Andalusia Farmasi. Berderitan dengan tu kita ada senada landmark dia Petron di Sepandan Petron di Sepandan, ada Bank Rakyat di Sepandan. Itu berada di situ. Tak pun senang, boleh dari jauh. Tak adalah dari jauh, dari depan tu dah nampak dah Wisma Andalusia Travel and Tour. Okay, lepas tu sini dah habis. Kita nak cerita pasal free gift kepada viewers yang tengok live kita. Boleh share, like, komen je apa-apa, say hi ke, bagi emoji ke apa benda. Nanti akan ada PIC, akan ada kru kita yang DM untuk tanyakan alamat. So benda ni kita akan bagi free gift je. Just komen apa-apa, nanti kita akan bagi. Kita akan DM minta alamat. So apa benda ni? Ni adalah touch and go stick. So boleh bising sikit. So takut tak dengar. Okay. Ni letak touch and go ataupun IC ataupun ada kat smart tag lah. Smart tag pun asalnya boleh letak juga kot. Tak kisahlah kan. Yang penting untuk tol ke apa benda. Ni boleh macam mana-mana viewers yang kurang ketinggian kan, orang-orang Aisyah macam kita ni lagi yang perempuan tak sampai. So boleh guna ni ataupun dekat macam shopping mall tu. Boleh guna. Lepas tu macam-macam lah function dia. Lepas tu dia boleh juga mengurangkan kita daripada sentuh sekarang kan COVID kan, kalau boleh kita nak kurangkan daripada sentuh mana-mana tempat yang tak sepatutnya. Selain tu juga bukan ni je kita bagikan. Kita juga ada ni SME Takaful Bizcare. Kat dalam ni macam-macam ada. Kita ada nanti akan ada yang kita ada attach produk-produk yang kita ada seperti Rotex Friend, ada Safa 360, ada Hibati, lepas tu ada Shumul Pro. Nanti saya terangkan satu-satu apa benda ni. Asalnya saya ingat lagi kot apa yang Tuan Haji cakap salah. Dia dalam bahasa Arab kan saya tak berapa ni. Okay, selain tu dekat Hibati dia ada juga macam, bukan je fire takaful untuk rumah. Dia untuk takaful bizcare, untuk bisnes kan. Betul tak? Untuk bisnes juga pun kita akan nanti Sarah akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Okay, lepas tu saya bagi ni office. Okay, kita hari Isnin. Hari Isnin kita ada Rotex Friend oleh Miss Haziq. Miss Haziq, sorry. Oleh tertukar pula. Sebab dia seorang je terguna kat sini. Kita ada Tuan Haziq hari Isnin. Maaf sebab ada banyak background music kat sini sebab sebelah ada construction. Tu kena kuat sikit lah kot suara kan. Okay. Untuk Rotex Tuan Haziq lah. Dia lah pakar. So ada atas ni ada nombor Tuan Haziq, ada nombor tijarah lah. Boleh direct pada Tuan Haziq. Okay. Yang second hari Selasa, Miss Sarah Hibati. Hari ni lah. Apa tu Hibati? Kalau Hibati tu Hibu. Sayangi. Okay, Baiti rumahku. Tapi kita lebih kepada rumah anda. So, Baiti sayangi rumah anda. Itu ringkas lah.
tak berani nak cakap banyak sangat sebab takut salah. So Hibati sayangi rumah anda. Kita bukan pasal rumah je, pasal bisnes, tu je kot. Rumah dan bisnes. Okay, lepas tu kita ada Safar 360. Safar tu perjalanan 360 menyeluruh lah seluruh dunia. Bukan seluruh dunia, ada je tempat yang kita tak boleh nak pergi kan. Tu semua orang tahu. Lepas tu kita ada Shumul Pro. Safar 360 ni oleh Miss Linda. Lepas tu Miss Linda hari Jumaat. Lepas tu hari Khamis kita ada Shumul Pro oleh Miss Nani dan Miss Linda juga. Shumul tu bermaksud menyeluruh. Pro tu bermaksud protection. So dia lebih kepada macam PPA, Flexi PA kan. Flexi PA so dia mana yang nak tambah PA, boleh contact dekat nombor dekat atas tu. Nanti akan tak pun tanya saya nak bercakap dengan Miss Nani ataupun Miss Linda. Dua-dua ni boleh assist lah dengan viewers semua. Okay, lepas tu Tapi minggu ni hari Jumaat kita New Year. So schedule Miss Linda akan merge dengan Miss Nani. So Miss Nani dan Miss Linda akan bersiaran esok. Hari Khamis. Hari Rabu Miss Anis. Jadi tunggulah hari Khamis. Ada 2 kuntum bunga akan bersiaran pada jam 11 macam tu. Sorry lah kalau ada bunyi macam-macam kat belakang kan. So kena kuat sikit lah untuk berlawan dengan benda. Saya sakit tekak sebenarnya tapi saya cubalah kuatkan suara kan bagi semua orang dengar. Okay. So harap viewers ingatlah hari Isnin Tuan Haziq, Rotex Friend. Hari Selasa Hibaiti Misara. Hari Rabu saya Andalusia Hijrah Asia pasal remittance dengan remittance dan money tukaran wang. Hari Khamis Miss Nani dan Miss Linda. Untuk minggu ni Miss Nani dan Miss Linda. Dan sepatutnya hari Jumaat Miss Linda pasal perjalanan. Okay. Working hours kita. Sekarang waktu PKPB kita nak kurangkan, macam kita nak ikutlah arahan KKM. Daripada hari Isnin sampai hari Jumaat pukul 9 pagi sampai pukul 9 pagi sampai pukul 4.30 petang sahaja. Sabtu Ahad kita akan cuti. Tapi waktu biasa kita buka macam biasa, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu, Ahad daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang sahaja. Itu Isnin hingga Jumaat lah. Kalau Sabtu Ahad kita buka half day. Okay, kita nak masuk rasanya dah habis lah untuk pengenalan saya. Saya bagi ringkas lah, nak cakap banyak takut tak sempat. Okay. Tajuk kita hari ni apa yang cover dan tak cover. House owner dan householder. Miss Sarah akan terangkanlah sedikit. Okay, macam saya pernah janji 2 minggu lepas, pada 2 minggu live dengan Tuan Haziq hari tu, kita tak sempat nak habiskan kita punya konten. Lepas tu minggu lepas saya pula ada orang cakap ada 3 siri tu, jadi saya tak sempat nak habiskan konten saya yang 2 minggu lepas punya. Jadi saya sambung lah untuk konten dalam rumah yang cover dan tak cover. Okay, macam saya recap balik lah pada hari 2 minggu lepas. Kita ada 9 pecahan untuk coverage HOHH. Orang cakap HOHH ni macam tak tahu apa benda kan. Dia house owner dengan householder. Owner dengan holder. Owner ni tuan rumah lah. Kita punya rumah lah, kita atas nama kita yang dah habis bayar loan apa semua. Dan boleh HH tu holder yang kita duduk penyewa ataupun penyewa atau dia dua-dua. Dia beli rumah tu dan dia duduk dalam rumah tu. Macam faham kan? HOH ni. Tadi kita ada ni saya tak dapat nak tangkap apa yang Miss Sarah. Okay. House owner dengan householder. Holder ni nama pegang kan. Holder ni kita duduk. Tak kisahlah dia penyewa ke atau yang house owner pula dia pemilik. Pemilik rumah tu. Dia memiliki rumah tersebut dan dia duduk dalam rumah tersebut. Dia ada banyak kategori lah. So ada 3 kategori kat situ. Ramai yang tanya kalau saya menyewa tak apa ke nak ambil ni? Boleh, tak ada masalah. Ambil bahagian yang menyewa lah. Iaitu ambil konten sahaja. Jadi kita nak recap balik yang minggu lepas, 2 minggu lepas punya. Apa yang cover untuk content.
Okay, yang cover tu adalah set-set TV anda, elektronik, apa lagi? Barang-barang dalam rumah Barang dalam rumah lah. Lebih, Contoh kalau kita menyewa pun, kita ada beli microwave sendiri kan. Ada apa toaster lah yang kecil-kecil tapi dia elektrik. Benda elektrik ni faham je lah kalau kita soket rosak ke apa ke still boleh terbakar juga. Jadi yang itu kita cover lah. Tapi kalau penyewa dia dah beli toaster, dia dah beli apa-apa yang kecil-kecil tu, waffle punya tu ke, dia tak ambil konten punya nak jaga barang dia, habis macam tu je lah. Contoh dia tak ambil konten. Dia tak tahu pun pasal benda ni, Faedah cover ni, sebab dia rasa penyewa tak perlu pun ambil. Tapi dia berlainan lah. Kalau dia masuk rumah, penyewa ni masuk rumah, okey, tuan rumah ni macam saya lah. Kalau misalnya ni nak menyewa dekat saya tuan rumah ni. Saya ada Faedah cover ni. Saya ambil lah konten rumah saya, dalam saya ambil, luar pun saya ambil, building tu lah. Tapi yang misalnya tak tahu apa-apa pun pasal Faedah cover. Jadi bila terbakar dan disebabkan oleh konten yang Miss Anis bawa, contoh Miss Anis ada beli toaster, konon toaster murah lah. Untuk kita lah, bukan yang disediakan dalam rumah kan. Macam fully furnished punya rumah, tapi dia tak guna kita punya ni. Saya punya ni dia tak guna. Dia beli yang baru, dia beli kat Shopee lah apa-apa kan. Dia beli, wire dia rosak ke apa, terbakar. Rumah tu terbakar disebabkan barang Miss Anis ni. Jadi, tapi disebabkan Miss Anis tak subscribe plan untuk penyewa. Jadi apa ni, sekejap kita ada ni sekejap. Banyak wayar-wayar bawah ni kan. Bahaya ni. Okay. Jadi saya sambung balik. Contohnya Miss Anis ambil plan Faedah Kaful untuk diri dia sendiri, untuk konten dia, barang-barang dia. Kita ni menyewa kan, dia jauh nak kerja kat Semenanjung kononnya lah. So bawa lah barang-barang kita kan. Jadi dia rasa dia menyewa, dia tak layak untuk ambil apa-apa plan. Dia gamble lah BKL lah, sewa je rumah kan. Jadi dia kena tahu juga barang-barang dia tu boleh dilindungi kalau terjadi apa-apa sebenarnya. Tapi dia tak tahu, Miss Anis tak tahu. Tiba tempat tu terbakar, rumah dia terbakar, rumah sewa tu. Saya ambil. Untuk owner tak? Untuk owner lah, saya owner ambil. Owner ambil, holder pun ambil. Barang-barang yang saya fully furnishkan tu, faham? Jadi bila terbakar, saya je lah yang cover sekarang ni. Kalau barang-barang Miss Anis, hangus macam tu je lah. Benda macam tu lah. Jadi saya nak bagi tahu ilmu ni lah. Ilmu ni untuk penyewa-penyewa. Ramai yang tak tahu ni. Saya rasa Miss Anis tu menyewa juga kat sini kan. Saya pun bukan duduk sini. Dia pun bukan origin dekat KL. Dia menyewa dekat KL. Jadi ini salah satu awareness untuk dia juga. Ni saya nak bagi tahu. Yang boleh cover tu lah set-set TV, elektronik, mesin basuh, barang-barang rumah lah, blender ke. Kan kecil-kecil tu kan, takkanlah tuan rumah kan nak sediakan, betul tak? Jadi kita penyewa pun mestilah ada beli barang-barang kita juga. Nak lagi kalau menyewa lama, kerja lama kan. Jadi macam rasanya barang kita lebih daripada barang rumah tu. Betul. Barang rumah tu basic. Benda basic macam mesin basuh. Lebih besar lah. Kan. Jadi untuk barang macam laptop, sendiri-sendiri punya. Yang melibatkan elektrik ni, better lah. Better ambil. Okay, nak lagi kalau dia menyewa, dia ni kerja sebagai graphic designer ke apa ke, banyak equipment banyak pakai. Beli PC ke apa ke, nak lagi dah kerja lama kan. So memang rumah tu memang dah lama duduk. Jadi kenalah ambil. So dia akan cover, yang tak cover tu ni lah. Macam biasa, duit. Kalau kita simpan duit, kalau kat rumah ada safe ke apa, tak mungkin kot menyewa je kan. Kecuali dia memang pemilik dan penduduk kat rumah tu. Okay, yang tak cover tu, deeds lah, bonds, bill, apa lagi, cash, apa-apa cash, dokumen. Okay, contoh polisi pun tak cover Polisi ni dikira dokumen. Tu tak cover lah. Medal, coins, motor vehicles and accessories. Dia kena faham dalam tak cover ni, basic yang dia nak bagi tahu ilmu tu pada semua orang adalah inilah apa yang cover, apa yang tak cover. Apa yang tak cover mula-mula dia cakap ni tak cover, notes tak cover, ni tak cover. Nanti ujung-ujung dia akan ada additional. Dia akan tanya. Contoh macam betul ke ni nak cover ni? Macam tu kan. Contoh macam yang saya perasan ni tak cover motor vehicle. So means kan betul kan? Betul. Tak cover motor vehicle tapi at the end kita boleh add. Betul. Boleh add untuk cover motor kita kalau sekiranya hilang. Itu adalah apa orang cakap additional ataupun miscellaneous. Orang panggil MISC. Tambahan. Tapi bila kita cakap tambahan ni, dia akan jadi
premium memang mahal lah. Naik Itu sikit je lah. sebenarnya konsep takaful ke konsep insurance ke sama je. Dia basic yang dia bagi adalah ini. Mula-mula cakap tak cover, tapi bila hujung-hujung dia akan ada bagi you pilihan lah. Betul ke nak cover? Nak cover Nak lagi macam kerja lawyer ke, kerja yang banyak ada pakai dokumen kan. So dia ada kat rumah tiba-tiba ada safe ke, untuk dokumen saja kan. untuk jongkong emas ke apa ke nak cover boleh. Tapi kita akan bagi tahu benda yang ni lah basic dulu yang perlu anda tahulah. Okey. Rasanya sebelum ni Sarah lebih lanjut kita ada komen. Saya nak baca komen dulu daripada Linda Ibrahim. Selamat pagi Miss Sarah, Miss Anis. Cantiknya dua-dua. Siapa yang nak tahu info berkaitan dengan rumah, bolehlah join live ni. Good information. Ada bagi tahu yang kita punya live ni bukannya macam yang saya cakap tadi lah, yang live kita yang semalam bukannya live saya je, yang semua orang cakap yang kita ni bukan nak menjual, kita nak bagi tahu informasi. Betul. Ada mungkin tak tahu pasal penyewa kan. Dia tak tahu. Jadi satu tips untuk penyewa, dia nak menyewa ni dia tanyalah tuan rumah tu. Tuan rumah ada ambil apa-apa tak? Ada ambil cover tak, fire takaful tak? Okey. Cuma nak tahu je kalau dia ambil okeylah, rumah tu memang dia cover untuk rumah dia kan. Kalau tak ambil, kita siap-siap lah ambil untuk dia sendiri. Tu je dia punya key point dia, kita kena tahu dia. lah. Tak mahal, murah je. Sebab kalau menyewa, kita bukannya bawa satu rumah dengan kita, betul tak? Baju, laptop. So banyakkan memang ada barang-barang macam betul. handphone pun kan. Handphone pun charger kita kan. Kita sentiasa jadi apa orang kata 10,000 16,000 16,000 minimum coverage. Harga dia dalam RM70 lebih je. Termasuk semualah duty stamp apa semua. Murah kan? Setahun tu. Jadi tak adalah membebankan. Kumpul lah nak beli kan. Jadi harap penyewa-penyewa ni tahulah dia punya hak, dia punya apa tu orang panggil, apa yang boleh dibuat. Okay. Jadi yang kita dah bincang dah hari tu, kita recap balik lah. So yang cover, kita ada kita ada ni lah, ada satu video tu kan. Ramai orang tanya, saya ingat sikit kan. Okay. Fire coverage utama dan wajib diambil. Betul. Ni yang Miss Sarah nak cerita. Dia masuk lebih lanjut lah. Yang macam tadi tu. Betul. Kita ada dalam 9 ke 8 macam tu. Dia ada explosion, dia ada aircraft, dia ada mula-mula fire lah. Mula-mula fire. Yang tadi tu kita tunjuk dulu. Ramai yang ingat macam saya nak ambil ni je lah. Saya nak ambil theft je lah. Saya nak ambil ni je lah. Macam boleh pilih-pilih pula. Tak boleh sebab fire adalah yang utama. Nama pun fire takaful. Jadi fire ni yang perlu diambil sebenarnya. Kecuali untuk konten lah. Ada lagi. Okay. Yang nombor 2 adalah aircraft. Aircraft ni mungkin orang tak tahu. Saya rasa ada gambar. Aircraft ni ramai yang tak tahu sebenarnya ni aircraft. Aircraft ni contoh kalau tiba-tiba banyak kali jadikan kes helikopter dia hilang kawalan, dia nak emergency landing. So dia landing je mana-mana. Kalau saya nampak kes banyak dia landing dekat highway ataupun jalan sawah-sawah macam tu yang lapang lah. Lapang luas. Tapi itu kira dia emergency landing, dia sempat landing. Ada yang meletup ke atas dan serpihan-serpihan tu kita dari jauh memang nampak kecil je. Tapi serpihan dia, sayap dia pun dah berapa kan. Jadi kalau lah terjadi dia meletup dan kena you punya rumah, ini pun kita cover. Ni yang kita panggil sebagai aircraft ni. Kipas dia ke kan. Kipas dia terlalu laju ke, pecah ke, dia terbang ke mana-mana, tiba-tiba terpacak dekat atap rumah ke apa kan. Itu kita cover lah. Ini yang kita panggil aircraft. Jadi bursting of overflowing pipes. Ini pintu pecah lah. Pintu pecah. Pipe pecah. Pipe pecah apa semua. Theft. Ini kalau masuk secara ada ni lah, actual forcible force. Ada kita nampak kena kokak pintu tu kan. Kaca kena pecah apa semua. Itu yang kita nampak lah. Hurricane. Hurricane ni saya rasa ada gambar. Hurricane ni apa panggil ribut. Ni dah hujung-hujung tahun ni.
Berhati-hatilah di belah-belah pantai timur sana. Typhoon, hurricane and windstorm. Sebab saya rasa ada apa nama dah? Taufan baru dekat Sabah yang jadi pada 21 Disember tak silap saya. Baru lagi? Baru lagi 21 ke 3 ke macam tu. Typhoon apa tak nama dia? Saya lupa. Depan dia Merauke. Sebab dia dekat dengan Filipin, Sabah kan. Jadi selalu kena tempias. Macam di negara Indonesia ni macam pagar Malaysia. Kalau Indonesia tak ada depan kita dalam peta tu, kita yang kena sebenarnya. Jadi Malaysia ni sangatlah strategik dan sangat lucky orang panggil. Bertuah sebab kita memang duduk ni. Ada yang pagar. Singapura, Indonesia, Thailand yang pagar kita. Kita betul-betul tengah-tengah. Kau tengok kat peta lah. Ni geografi balik lah. Jadi Indonesia ni macam penapis filter. Cuma bila hujung-hujung tu macam yang dah hujung Sabah, Sarawak kan. Nak lagi Sabah memang kawasan pulau memang ada banyak laut apa semua, memang sempadan dengan Filipin. Memang Filipin pun banyak juga typhoon sebenarnya. Typhoon ni jadi ada lagi sebenarnya. Ini yang November, tahu kan Vemco dululah. Ni Disember saya baru baca dekat Awani rasanya, Awani online. Baru tadi saya lupa. Depan dia K. Tak ingat. Okey. Tapi itu kalau terkena memang cover lah. Kira dia memusnahkan kan macam rumah kita. Macam puting beliung. Kalau puting beliung dia habis semua kan. Pun sama jugalah. Okey. Jadi selepas itu earthquake, ada gempa bumi, volcanic eruption, apa panggil apa? Meletus. Ini pun kat Sabah ada ke tak ada? Sabah tak ada. Indonesia ada jadi tahun ni. Gunung apa saya tak ingat. Tapi ada barulah kat Surabaya kot. Lepas tu flood macam tadi flood banjir lah. Banjir dengan ribut ni macam adik-beradik lah. Mula-mula dia ribut dulu. Hujan, ribut, kencang. Air dah naik, jadi flood pula. Jadi banjir pula lah. Okay, macam jadi dekat Kelantan baru-baru ni 23 Disember, 24 Disember macam tu. Naik air. Sebenarnya saya dah ada baca tadi, dah kembali sedikit lah, kembali pulih. Robbery ni orang kata samun lah. Samun kat rumah kan. Ada penyamun datang. Itu pun kita ni juga. Ini saya recap je ni. Okay, yang tadi yang cover saya cakap kan, ni semua cover ni. Tapi apa yang buat dia tak cover ni? Apa yang membuat, memang cover ni flood lah, apalah. Yang tak cover. Dia still macam bursting of overflowing pipe. Macam pipe pecah, betul tak? Okay, pipe pecah tu kita tengok pula lepas tu. Sebab apa dia pipe pecah? Kita boleh tengok balik, rupanya rumah tu rumah tinggal. Dia tak duduk pun rumah tu. Kira dia tak maintain, tak ada maintenance pun rumah tu. Jadi buat apa kita sebagai takaful syarikat takaful ni nak cover? Ini betul-betul awak yang tak duduk situ, awak yang tak jaga rumah tu. Jadi ini natural lah jadi. Kan? Jadi itu yang kena semua faham lah. Okay. Pentingnya ni penting kalau macam rumah tinggal tu penting untuk kita sendiri pergi macam tengok walaupun tak duduk tak apa. Kena jagalah maintenance apa semua. Tapi dalam polisi ini ikutlah syarikat takaful tu dia boleh kautim ke apa kan. Tapi dia memang kalau tak tinggal je 90 hari automatic dia tak cover. Sebab kita pun macam kita negligence lah, macam tak jagalah. Terabai. Kalau theft tadi kita cover betul. Theft, kecurian. Tapi kecurian pun boleh kita tak cover. Sebab apa? Sama jugalah. Rumah tinggal 90 hari. Jangan tinggalkan rumah tu sebenarnya. Selama 90 hari. 3 bulan macam tu kot. Jadi barang-barang damage, rosak. Okay, contoh barang-barang kita rosak ke, hilang ke, ada orang curi ke, sebab siapa? Mungkin sebab orang gaji kita. Macam mungkin sebab adik-beradik kita. Berebut harta pusaka ke apa ke. Itu tak cover lah. Itu internal you punya masalah. Masalah ni kecurian ni macam ni, orang kat luar pakai topeng, curi. Yes, itu kita cover. Bukan yang kita ni duduk abang ipar ke apa ke yang family related yang curi, itu tak cover. Ni sebab masalah-masalah personal dalaman ni kita tak cover lah. Okey, macam tadi ribut taufan. Rumah yang apa yang tak cover ni? Rumah yang sedang buat construction.
Rumah yang sedang buat construction tahu macam mana kan? Palang macam ni yang tak lengkap lah. Tapi tiba-tiba ada ribut. So memang akan dibawa angin lah, betul tak? Jadi ini yang kita tak cover lah. Yang sedang repair kecuali rumah tu, contoh yang dia tengah repair tu toilet. Yang bahagian lain semua dah lengkap. Toilet je yang belum. Jadi yang toilet tu saja kita tak cover. Faham kan? Itu konsep dia. Okay. Flood pula. Barang rosak yang disebabkan oleh tanah runtuh. Contohlah. Flood ni air kan? Air. Contoh kalau hujan, duduk kat tepi-tepi lereng bukit ke. Kan hujan selalu kan? Kan tanah macam kat area Cameron Highland, Genting Highland. Tanah tinggi tu. Tempat tu memang berisiko kan? Memang akan landslide punya lah. So kalau flood tu barang kita, macam rumah kita ni bukan disebabkan flood yang biasa yang dari longkang air naik tu. Dia disebabkan faham tak? Itu kita tak cover sebab landslide ni akan ada di bahagian add-on. Maksudnya? Supplementary, miscellaneous. Kita boleh tambah. Dia bukan di dalam basic benda yang utama yang boleh you dapat. Faham tak? So benda ni kalau macam rumah dia dekat kawasan tempat macam tu dia kena add on lah. Dia kena add on lah kalau dia tahu rumah dia kawasan yang berisiko tanah runtuh macam lain ni lah. kan. Dia tak flood kat situ. Selalu flood naik dari air longkang kan, dari bawah kan. Kalau rumah dia kena flood dan buat barang rosak disebabkan flood juga tapi disebabkan landslide tu kita tak cover lah. Sebab ni akan jatuh bawah supplementary atau miscellaneous yang boleh kita tambah lepas tu. Selalu beli KFC ke apa, nak add on tak? Itulah dia nya. Tambah-tambahan kecil-kecil tepi tu. Okay, side. Okay, additional benefits dia. Okay, contoh kita dah kena flood ni. Contoh ni. Barang-barang dah rosak ni. Dan mungkin ada barang-barang yang terselamat daripada flood tu. Dan kita pun mestilah nak pindahkan kita punya konten kan. Ke mana tu? Dia cakap ini pun cover juga ni. You are covered when the contents are temporarily removed from your private dwelling. Private dwelling ni maksud dia kediaman persendirian lah. Contoh Miss Anis rumah sendirilah. Dia angkatlah barang-barang dia. Masa proses nak mengangkat barang dan kita store ada kat storage kita pun itu kita cover juga. Ini additional tambahan benefit yang kita dapat. Contoh dah flood dah habis dah. Flood tu kita cover. Kita tick lah. Okay. Ni after flood. Selepas kejadian. Kita cover juga. Tapi kita kena tengok lah ada lah dia punya syarat-syarat dia. Okay. Kita dah flood dah habis dah. Benda dah berlalu pergi dah settle dah. Kita nak membasuh rumah pula. Nak basuh rumah ni mestilah kita angkat barang-barang kita kan. Itu after flood punya benefit. Tambahan benefit orang panggil apa? Dalam Melayu? Benefit kelebihan. Faedah. Faedah macam itulah. Lembab sikit. Okay, jadi tapi dia syarat-syarat dia remaining within the geographical area provided such contents and okay. By ni dia kata remaining within the geographical area ni maksud dia tak terlalu jauh dari rumah. Contoh dia akan bagi kilometer radius. Dalam polisi tu mungkin ada lah. Contoh rumah dia dekat Desa Pandan. Dia nak pindahkan barang tu dekat area sini je. Tak lebih 10 km radius dari rumah dia. Itu dinamakan geographical area. Di keliling rumah dia juga. Takkanlah rumah dia kat Desa Pandan. Tapi storage dia dekat mana? Selayang. Tak boleh lah. Jauh sangat lah. Dia dah tak cover lah itu. Ini dia cover within dia. Within rumah dia. Kawasan dia lah. Kan? Betul. Okay, contohnya bawa keluar sofa, letak dekat tempat khas. Contoh garaj rumah jiran ke yang tak kena kan. Jiran tolong jap nak simpan sofa. Sofa ni okey kan. Itu kita cover lah. Faham kan? Okay. Ini konsep dia lah. Okay. Dia kena nak faham je tu. Senang sikit. Kan? Dia harap-harap viewers pun faham lah apa yang Miss Sarah cakap bukan saya je. Betul. Dia banyak sebenarnya. Takaful ni kita main-main kat situ je sebenarnya. Jadi okay, yang keempat breakage to mirrors. Mirrors ni saya pernah cakap minggu lepas rasanya. Dinding lah. Dinding yang dibuat dari cermin. Banyak sekarang rumah minimalism yang banyak cermin.
Betul, cermin panjang cermin kan. panjang apa semua itu kita cover lah. Per accident, contoh kita ada orang nak install, tiba-tiba terkena apa, pecah. Macam dia nak baru nak install benda tu kat rumah, baru nak pasang. Baru install cermin tu. Okay. So kalau macam ada theft, ada pencuri masuk rumah, gopoh, pecah. Itu kita boleh lah breakage tu mirror lah maksudnya. Okay. Per accident kita cover RM500 per accident lah, sekali terjadi. Contoh pencuri datang sekali rumah, pecahkan, kita bayar RM500. Kalau macam, okay, macam yang tadi rumah minimalis kan dia banyak cermin. Tapi per RM500. kebetulan semua cermin pecah. RM500 lah. Dia tak kira per cermin tu. Dia kira sekali. Per accident. Dia cakap per accident. Limit dia satu accident sekali kena RM500. Dan jadi apa yang tak cover? Cermin tangan. Tengok cermin macam ni kan. Ni tak cover lah. Cermin sendiri kan. Tak cover. Cermin makeup ke. Tak cover. Ini cermin yang memang kat dinding. Jangan pergi claim cermin. Jangan pula. Tiba-tiba buka ni saya nak cermin saya. Tak. Okay. Yang nombor 5 ni compensation to death lah. Kalau ada orang pecah nak masuk rumah, kadang pencuri jahat juga nak curi-curi je lah kan. Janganlah sampai nak membunuh-bunuh pula. Tapi jika terjadinya perkara macam tu, atau tak kisahlah pencuri atau fire kan, kalau fire tak sempat nak keluar, kita terperangkap dalam tu dan mengorbankan nyawa, boleh kita cover lah dalam kita punya dwelling house tadi tu, kediaman persendirian lah kita punya. Berapa orang, kira macam tu, contoh ada ramai orang dalam rumah tu, ikut per cover dia lah. Jadi dia mati serta-merta atau dia mati dalam 3 bulan pertama selepas kejadian. Okey, contoh dia mati serta-merta maksudnya dah rentung 100% lah, tak dapat diselamatkan. Yang nombor 2 punya kes, dia terbakar tapi dia ada persen dia kan, 80% terbakar, 70% terbakar. Dia dapat bawa keluar. Tapi bila dia masuk hospital, dalam 3 bulan selepas kejadian tu, dia tak meninggal, dia survive, kita tak cover lah tu. Ini khas untuk yang death lah, untuk kematian. Contoh dia bawa keluar, dia tak dapat survive dalam masa 3 bulan pertama tu. Contohnya bulan kedua dia dah tak dapat nak survive, dia meninggal, kita cover lah. Faham Satu mati serta-merta, satu lagi 3 bulan pertama selepas kejadian. Kira bulan Januari terbakar tu, Februari, Mac, April lah, macam tu lah. Bukan Januari kena, kita kira pula Mei, Jun, Julai, tak boleh lah. Dia kena selepas kejadian tu, pertama lah. Okay, macam tadi saya cakap, katakan rumahnya terbakar dan si mangsa ni mengalami burn di badan dia. Ada burn lah, ada kesan terbakar. Sekiranya si mangsa mengalami complication, dia bila dah terbakar ni selalu akan serang jantung. Dia jadi apa, heart attack lah. Menyebabkan dia mati selepas itu. Macam tadi saya cakap, dan within 3 bulan pertama selepas kejadian kita cover. Okay, nak bagi faham kat situ je. Okay. Satu lagi ni saya rasa sangat okay ni. Yang nombor 6, servants property. Servants, orang gaji. Kita ada bibik kat rumah. Bibik pun orang kat manusia juga kan. Jadi apa yang kita boleh, barang-barang orang gaji anda lah. Ini termasuk dalam ni lah. Macam orang gaji kan biasa kan dia akan bawa luggage, banyak lah, kan? pasport lah, apa benda lah kan. Jadi barang-barang orang gaji anda pun kita cover juga, kecuali apa yang kita cover? Macam biasa, wang tunai, duit, stamp. Kita yang melibatkan duit-duit cash dalam rumah ni, kita untuk yang private dwelling, untuk rumah, householder ke householder, dia kurang sikit. Kalau untuk SME, untuk bisnes yang ni, untuk SME Takaful Bizcare Plus ni, lebih pada money lah. Sebab kat rumah kita simpan apa je, lainlah kaya raya apa semua kan. Ni yang biasa ni ada money punya. Jadi untuk yang rumah HOHH ni jarang lah ada untuk wang tunai ni. Yang ada pun nanti barang-barang yang wang tunai, benda-benda bonds lah, dia kurang sikit lah. Okay, satu lagi nombor, saya rasa yang servant tu boleh faham kan, yang orang gaji ni. Saya rasa saya faham. Kalau misalnya saya ada bibik, nak tolong bibik tu,
Kalau Kita rumah boleh lah terbakar, ambil. takkanlah kesian lah bibik tu kan. Mhm. Kita boleh ambil. Tak ada masalah. So kalau macam once baby kita dah dapat gaji, kita nasihatkan dia untuk tak perlu simpan cash di rumah. Tak perlu, Kan? masuk je bank. Yes. Sebab selalu diorang tak ada bank pun. Diorang akan selalu hantar. Masuk pula bab remittance esoknya. Macam tu lah. Ataupun boleh je minta siapa-siapa pegang ke kan. Boleh, tak ada masalah. Okay, rent. Rent takaful, sewa lah. Contoh, saya sewakan untuk Miss Anis rumah. Okay. Tapi Miss Anis contohlah berpindah ke UK kononnya. Dah tak duduk kat Malaysia dah. So rumah tu tak Kosong. berpenghuni lah, kosong. Okay, cover jika rumah yang anda sewakan itu tak lagi berpenghuni. Pun boleh. Okay, faham. Ni tambahan ni. Contoh rasanya. Ni tambahan ni. Ni tambahan. Dia bukan masuk dalam basic punya coverage. Ni semua tambahan. Miscellaneous lah. Orang panggil. Ni bahagian tambahan lah. Ni bahagian tambahan. Apa yang boleh cover ya. Sebab yang cover adalah fire. Itu yang basic yang memang kita cover. Yang banyak-banyak ni tambahan yang kita bagi tahu viewers. Apa yang perlu ditambah Macam dalam kotak fire takaful. Fire je lah. Tak ada lah. Dalam fire banyak lah. Pecahan-pecahan dia. Ini yang saya nak beritahu hari ni. Apa yang cover dan apa yang tak cover. Okey, jadi yang liability to the public. Liability to the public dalam SME pun ada. Public liability. Kalau di SME, public liability ni contoh kedai kita, kita punya banner yang kat luar tu, yang signboard tu, kot lah bergoyang-goyang-goyang, sekali misalnya masuk, kena kepala. Itu kita nama public liability. Buatnya misalnya datang kat saya, apa ni kedai ni? Buat saya cedera ke apa, komplain. Kalau, ni komplain. Kalau ada saman ke apa, nak bayar macam mana. Itu yang kita cover sebenarnya. Liability to the public. Orang luar. Faham Okay, macam contoh, terbakar. Rumah kita terbakar. Kita, sebab kita ni, rumah orang lain yang kena. Walaupun rumah orang lain tak terbakar sekali, mungkin ada kesan-kesan yang burn tu. Pagar dia rosak ke, jiran ni tak ada kena-mengena tapi terkena sikit-sikit. Ini yang kita cover. Kalau ada defect dekat rumah yang diduki oleh jiran tu. Lagi satu macam jiran nak saman. Macam kau ni sebab kau rumah aku macam ni nak saman. Ini juga kita cover. Legal cost and expenses provided. Kita cover lah untuk diri kita lah. Kita dah tahu sebab rumah kita orang lain yang kena kan. Jadi buatnya berjemaah nak saman. Mampus. Nak bayar macam mana. Jadi ini yang kita cover lah. Ini semua adalah miscellaneous tambahan. Untuk bukan fire takaful saja. Macam-macam ada. Betul. Okay, jadi yang tak cover untuk liability to the public ni, damage, contoh duduk kat kondo. Dia damage ke lift. Sebab itu harta bersama kan. Itu sebab di bawah kondo tu punya management, coverage apa semua, itu tak cover lah. Okay, lepas tu kalau ada buat alteration, kalau rumah sebelah tu ada buat apa, tambah-tambah. Bukan rumah sebiji macam tu, tak cover lah itu. Repair ke, dia buat deco ke. Itu tak cover lah. Okay, jadi lagi satu, sekarang kan ramai yang buat home office. Dalam rumah ada office. Itu pun tak cover. Macam kita ada connection dengan business kita. Sebab kita ni rumah, kita ambil sekarang ni rumah. Jadi kita nak ambil mana ni? SME ke, rumah ke, tak boleh. Kalau rumah home basis ni, home office basis ni, tak boleh. Dia lebih kepada rumah saja. Ni saya cerita hari ni adalah pasal rumah. Sebab saya rasa dah banyak dah cerita pasal SME sebenarnya. Kali ni kita cerita pasal rumah pula. Jadi itu yang tak cover lah. Okay, extension. Kita ada banyak perkataan. Ada additional, ada supplementary, ada miscellaneous. Ini extension. Ini optional lah. Kita bukan suruh ambil. Ini optional. Yang dia ada pilihan nak ambil ke tak nak. Okay, optional kalau dia ambil building saja. Contoh misalnya ni punya rumah. Dia dah habis bayar. Loan dah tak ada apa. Clean lah. Dah 10 tahun dah habis bayar dah rumah dia. Dia nak ambil optional untuk building tu tadi. Contoh plate glass. Plate glass ni macam tadilah. Maksudnya cermin. Plate glass, okay. Plate glass ni macam yang dekat office-office ni. Yang tebal ni kok rumah. Misalnya banglo ke apa kan. Jadi ada tu jenis yang tebal tu kan. Tu 1,000 per glass sheet. Tapi dia kata tak cover jika masa nak pindahkan dia. Macam nak pindah rumah.
time tu nak pindah, tengah remove, dia pecah. Pecah, okay. Tak cover. Oh. Macam yang tadi barang yang kita nak pindah. Macam tadi, mirror, cermin. Ni plate glass yang rumah yang dia buat daripada glass. Glass dengan mirror ni lain. Mirror ni kita boleh nampak kita punya reflection, betul tak? Kita punya bayang. Kita punya image. Macam cermin. Glass lain pula. Glass sangat tebal. Macam kat office-office ni glass lah ni. Ni plate glass. Dia lebih tebal. Kalau lagi mahal lah. Macam tadi brackage mirror berapa? 500 kan? 500 ni 1000. Ada beza dia. Density dia berbeza lah. Macam tadi saya lupa nak cakap pasal ribut taufan ni. Kalau ribut taufan kita cover betul. Kalau dia tak cover kat macam contoh pagar kat luar rumah. Kita ada pagar kan, kita ada pagar, kita ada macam jaring-jaring tu. Kalau ribut taufan, benda tu melayang ke tak? Yang jaring-jaring tu. Jaring-jaring tu. Reban ke? Melayang tak? Mestilah melayang. Tu macam show melayangnya kalau kena ribut taufan apa semua sebab dia satu tu je, betul tak? Dia bukan rumah sebiji macam tu. Susah nak, faham tak? Sekejap, tak boleh nak catch up lagi. Pernah tengok kes tak kalau macam ribut taufan ke apa? Kalau dia datang, tercabut lah semua pagar-pagar, awning dekat rumah tu. Awning hijau tu kan? Atap zinc ke? Mudah tak dia bawa? Mudah kan? Jadi itu macam nak cakap dia tak cover lah tu sebenarnya. Sebab benda tu memang mudah terbang. Faham? Okay. Itu konsep dia. Dia sekarang ni dia jaga rumah. Dia bukan jaga extension kat luar tu. Okay. Faham? Okay. Contoh kalau ribut macam dekat Amerika selalu jadi. Putih beliung yang besar gila tu. Kan dia bawa dengan rumah-rumah sekali, betul tak? Itu kita cover. Faham tak? Okay. Kalau benda-benda yang macam benda pacak, kena angin pun macam ni, memang sure kena bawa lari ributnya, itu tak cover lah. Tapi yang kita nak cerita sekarang ni extension, tambahan. You boleh cover untuk tu. Kita boleh ambil lah benda ni. Itu yang dia cakap. Optional benefit nombor 3. Cover damage by ribut taufan, semua yang rosakkan awning, pagar, gate. Kat sini lah, dia main kat sini lah. Okay, basic dia memang tak jaga. Tapi you boleh ambil tambahan untuk jaga dia. Ini kita nak beritahu. Macam bila saya cakap tak cover macam, alah tak cover. Cover, tapi dekat bahagian tambahan. Add on lah. Okay, nombor 4, optional benefit nombor 4. Macam tadi saya cakap apa? Alteration, repair, deco, tak cover mula-mula. Tapi bila dia bawah bahagian extension, optional kita boleh ambil, boleh lah. Contoh kita dah, rumah kita ala boring ni rumah ni. Kita alter, kita buat repair, kita buat addition, tambah lagi. Tambah dapur, tambah bilik. Kebanyakan sekarang rumah nak tambah-tambah kan. Jadi boleh cover lah, tapi di bahagian tambahan. Kita nak bagi semua orang tahu. Faham kan? Okay. Yang tadi optional jika ambil building saja. Kalau dia ambil house owner saja, dia tak ambil holder ni. Holder ni untuk content. Dia ambil luar je. Ini pula extension untuk ambil dalam sahaja. Content pula. Nama dia nombor 5A. Contoh macam mana tadi kita cakap banks, deposit tak cover kan? Ni tambahan kita ada cover. Faham setakat ni? Kecurian dan percubaan nak curi pun kita cover. Tapi di mana? Di bahagian tambahan. Percubaan nak bawa kat kita ada CCTV, mungkin ada CCTV ke, ada jiran punya apa ke, ada dia nak masuk tak jadi nak masuk. Pun ada cover juga, tapi dia tengoklah dia punya ada clauses dia, ada syarat-syarat terma dan syarat dia. Okay. Jadi ni saya rasa menarik ni. Any building yang anda atau mana-mana ahli keluarga anda duduk. Saya rasa ni dia ada sub-sub. Contoh rumah saya pun saya cover. Contoh rumah mak ayah saya. Saya nak cover juga untuk dia. Boleh. Tapi di bahagian extension. Content lah dalam rumah. Kita mak ayah duduk jauh kan. Content dari jauh nak diorang mungkin tak tahu pun pasal tak cover ni. Kita nak tolong boleh kita tambah je kat sini. Kita bagi alamat. Mungkin dia adalah dia punya term-term saya tak nak cakap kat sini. Ada banyak sebenarnya polisi tebal kan.
Jadi mungkin di lain masa boleh saya share benda-benda macam ni. Okay, contoh kat rumah ni ada jongkong emas ke, safe besar, safe deposit tu. Macam safe kat company kan. Company yang besar ni kan, yang Okay. berduit. Contoh kita ni adik-beradik lah contoh. Saya minta, Anis tolong jaga, hari ni you punya turn untuk jaga safe tu. Saya nak pergi melancong ke mana-mana, saya tak ada kat rumah. Jadi Anis boleh tolong jagakan tak? Duduklah rumah tu, jaga tu. Pun kita cover. Okay. Bila anda atau mana-mana ahli keluarga anda ditugaskan untuk jaga safe deposit macam saya cakap tadi, tapi masih ada yang curi. Pun kita cover. Tapi ni di bahagian tambahan. Faham Okey, yang tak cover untuk theft extension. Jika bangunan atau mana-mana bahagiannya dipinjamkan, dibiarkan atau disewakan. Ni kita cover lah. Kita bagi pinjam, kita bagi sewa. Dia banyak sebenarnya sebab ni untuk konten. Ingat tadi kita kata optional jika ambil building saja. Ini untuk konten saja. Konten tak ada kena-mengena dengan building tu. Dipinjamkan, disewakan, betul tak? Jadi ni auto tak cover lah. Betul. Sebab ni konten dalam rumah. Kena faham tu. Jika kecurian berlaku di luar rumah yang tak ada kena-mengena dengan properti anda. Jika kecurian tu berlaku di luar rumah yang tak ada kena-mengena dengan kita punya properti. Tak cover lah. Tu secara logik akal lah. Curi terang-terangan. Tak cover lah. Dah lah curi. Terang-terang pula tu. Tu tak cover. Yang last kali, macam tadi saya cakap, orang gaji atau ahli keluarga sendiri yang mencuri. Kita tahulah siapa yang curi. Kita minta Miss Anis jagakan, dia pula yang curi. Tak cover lah. Okay. Biasa benda ni kita akan, pihak tak cover sendiri akan siasat. Kita ada adjuster kita. Jangan risau sebab benda-benda ni semua ada dia punya pakar. Kita cuba bagi tahu dia awareness lah. Kita bagi tahu awareness dekat orang. Okey, yang extension yang nombor 5B, tadi 5A, ni 5B, ni khas untuk orang gaji. Ni khas domestic servants, untuk bibi anda. Sama juga kecurian dan percubaan nak curi barang-barang dia konten. Ni saya cakap konten. Barang-barang orang gaji. Bank, safe deposit atau rumah yang diduduki. Pun sama, buku bank ke kan, apa ke. Any building yang anda atau mana-mana ahli keluarga anda duduk. Contohnya bibitnya ada family. Dia pun boleh juga tambahan lah. Ataupun bila anda atau mana-mana ahli keluarga anda ditugaskan untuk jaga safe, masih sama. Dia punya syarat sama je sebenarnya. Contoh bibik ni ada rumah sendiri ke, mak ayah dia ke, tak tahulah. Yang tak cover macam tadi juga, curi terang-terangan, orang gaji sendiri curi, macam benda yang logik lah. Okey. Itu sebenarnya. Okey, jadi untuk extension yang lain, saya dah nak habis ni sebenarnya. Tinggal 10 minit lagi. Sempatlah saya tunjuk kes-kes kot. Tapi yang last kali extension lain. Kau tak tahu extension tu apa? Ni extension. Tambahan lah. Tambahan. Macam wayar-wayar kita. Macam dalam gambar. Macam dalam gambar tu. Kita tambah. Samalah maksud dia. Penambahan. Kita ada optional benefit nombor 6, 7, 8, 9. Saya bacakan je lah. Increase of indemnity limits under additional benefit for rent takaful. Ni kita nak tambah lah. Contoh kita ambil 100,000, nak tambah 200,000, nak tambah 300,000. Tambahan sahaja. Increase of indemnity limits. Contoh limit dalam takaful 100,000 je. Tapi kita ni orang kaya, terlebih kaya. 300,000 tak boleh ke? Inilah dia. Kita nak lebih, bayarlah lebih. Boleh tambah. Lepas tu extension to cover riot, strike and malicious damage. Riot ni lah orang buat kerusuhan ke apa, tiba-tiba baling cat lah, baling apalah kat rumah kita. Rumah kita pula yang terkena. Ini dia lah. Extension to cover, macam saya cakap apa tadi? Subsidence and landslip. Tanah runtuh. Ini macam kita boleh cover. Cameron tu kan. Optional benefit nombor 9. Kalau nak tahulah. Banyak lagi sebenarnya. Tapi ini yang kita nak bagi tahulah. Ada kita cover. Rasanya benda ni pun penting juga sebab sekarang since kita dekat hujung tahun kan, so banyak sangat hujan saja. Pagi tadi pun sini hujan lebat. Yes, datang kerja dah hujan. Yang hujung-hujung ni semua saya nak cakap pengecualian lain atau yang tak cover. Contoh, kalau property terbakar, dia hanya cover property tu lah, rumah tu. Dia tak termasuk harga tanah tu.
Harga tanah lain lah. Kita bina atas apa? Tanah kan. Tanah tu kita tak kira sebenarnya. Kita cuma kira rumah yang kita bina atas tanah tu. Ramai yang ingat, saya tanah ni pun saya beli. Saya bina atas tanah sendiri. Kalau tak cover polisi, kita hanya cover bahan binaan tu. Konkrit tu. Macam tu. Macam kita sekarang kat office ni. Memang semua atas tanah kan. Tanah ni pula kita beli. Tak ada, kita tak cover tanah. Hanya property sahaja. Kira bangunan tu je lah. Itu konsep yang kena faham. Kita pun ada juga asalnya yang tadi saya cakap hip by T. Sayangi rumah anda. Inilah dia. Sayangi rumah anda, bukan sayangi tanah anda. Rumah anda. Okay. Itu dah part lain dah. Betul. Jadi saya rasa ini saja info yang saya ni. Cuma saya akan baca sikit berapa minit lagi Miss Producer. 7 minit lagi sempat lah kot saya baca. Saya tak baca banyak. Ini baru jugalah ni dalam tahun ni, Disember dengan November. 56 rumah rosak akibat ribut di Seremban. Seremban je. 56 rumah banyak rosak. Banyak. Kejadian ribut dan hujan lebat petang hari itulah mengalami rosak di bahagian bumbung. Ni masa cakap tadi benda yang memang sure kena, kalau kena angin memang tertanggal lah. Kita boleh ambil, kalau basic tak ada, kita boleh tambah dia di extension lah. Kalau nak tahu dekat extension, jika ambil building sahaja. Okey. Lepas tu kesianlah juga apabila melihat atap zinc diterbangkan dan hujan turun dengan lebat, angin kuat seperti puting beliung. Susahlah. Lepas tu sebatang pokok menghempak bahagian dapur rumahnya. Ni kalau ambil, kita cover lah ni. Ini contoh-contoh lah. Mungkin ada lagi satu. Nahas helikopter Taman Melawati. Ni kalau pernah tengok lah rasanya. Saya rasa, kita ada gambar ke misalnya? Kita ada video. Mungkin boleh buka video satu tu. Kita tutup yang ni. Saya buka. Ini saya ambil sumber saya dari Awani lah. Pesawat persendirian jenis Beechcraft model 35 Bonanza dikendalikan Premier Air Singapore melakukan penerbangan dari Senai ke Melaka. Dua juruterbang kini dilaporkan berada dalam keadaan stabil dan pesawat dipindahkan ke lokasi yang tidak menghalang lalu lintas di Lebuh Raya. Menurut beliau, pasukan mencari dan menyelamat menyelesaikan semua tugas-tugas yang diperlukan. Siasatan dilakukan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Facebook Live ni, dekat kita punya ni dah muncul lah. Dia emergency landing lah. Dia emergency landing dekat tepi plus kat JB tak silap saya. Dia biasa kat macam ni Penilaian visual di kawasan Tempas mendedahkan yang helikopter ni turun pada sudut yang amat curam. Dan ini disahkan dengan kadar kejatuhannya dan kerosakan terhadap pokok berhampiran dengan titik impak. Macam itulah. Dia emergency landing. 2 orang Singapura dan 2 orang nasib baik alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma penumpangnya meninggal ahli perniagaan. 2 orang saya rasa. Jadi ini keselamatan lah. Ini dia landing dekat jalan kan. Kalau buatnya landing dekat rumah orang macam saya cakap tadi, dah dihilang kawalan apa semua. Ada serpihan dia macam tadi cakap. Susahlah. Okey, jadi waspada yang ketiga punya ni adalah waspada bahaya elektrik ketika banjir ni Suruhanjaya Tenaga ni. Saya rasa ada lagi satu. Extension. Gambar extension tu. Yes. Ini dari Awani juga. Mengingatkan orang ramai, terutamanya yang tinggal di kawasan rendah serta berisiko banjir supaya mengambil langkah persediaan bagi mencegah sebarang kemalangan berpunca daripada elektrik. Kita dah banjir. Elektrik kita lupa nak tutup. Arus elektrik tu kalau kita terkena renjatan, dah habislah. Jadi dia kata pastikan semua switch dalam keadaan off, cabut main socket daripada kelengkapan elektrik serta simpan kelengkapan elektrik tempat yang tinggi dan selamat daripada tenggelami atau kena air banjir. Ni sebab time banjir ni kita dah panik. Kita tak ingat. Tak ingat. Mungkin kat bawah ni kan kita banyak letak kan extension kan. Contoh kita buka TV ke. Ada je rumah-rumah yang rendah. Macam kalau duduk kondo tu tak adalah nak banjir ke apa kan. Ni kalau duduk yang rumah kat tanah ni, nak lagi rumah-rumah di kampung ke, di Felda ke, memang
Memang tanah banyak bawah. soket kat bawah kan. Okey, jadi inilah Suruhanjaya Tenaga suruh ni, bukan saya suruh. Suruhanjaya Tenaga yang Dua-dua suruh. lah. Dua-dua suruh. Semasa banjir pula, orang ramai perlu mengelak daripada melalui kawasan yang ada talian elektrik kerana paras air yang tinggi akan menyebabkan talian tersebut mudah disentuh. Terutamanya pada waktu malam kerana ketika itu penglihatan tak begitu jelas. Selain itu, ST berkata, Suruhanjaya Tenaga berkata, orang ramai juga perlu menjauhkan diri dari lokasi terdapat talian elektrik yang jatuh atau putus bagi mengelak daripada renjatan. Masa cakap tadi lah. Sebab tempat elektrik kan macam ni kan, kalau kita tengok. Yang kabel-kabel tu kan, kalau bukan yang besar tu, yang mungkin ada kawasan-kawasan yang kecil-kecil tu, kalau banjir besar ke apa, bah air yang besar, macam saya cakap tadi, benda pagar-pagar yang kita cocok dekat tanah. Kalau banjir tombang lah. So kita kena elakkan tempat-tempat macam tu. Ini Tapi saya rasa tak ada kot orang. Tapi tak tahulah kalau orang dulu-dulu kan rumah lama masih ada kan. Inilah. Jadi off dulu semua. Kalau rasa-rasa kawasan kita tempat berisiko. Okey. Jadi pasal ni lah yang banjir lagi, yang baru-baru lagi berlaku di Kelantan ni. Tapi relax je rasanya tengok gambar perasan ada orang. Kelantan memang tempat selalu banjir, kawasan banjir. Jadi kalau dah tahu, bolehlah. Kru kita pun ada salah seorang kru kita orang Kelantan ni. Dia tak setuju. Dia tak setuju. Tapi inilah yang terjadi di 23 Disember, hujung-hujung tahun lah. Baru lagi. Monsun orang cakap. Monsun. Jadi bukan Kelantan je. Saya orang Pahang juga. Orang Pahang ni nak tahu tempat dia Kuantan lah. Yang jadi kat Kuantan ada satu gambar di Kuantan. Kita ada gambar di Kuantan boleh tunjuk. Bukan Kuantan, sorry, Raub. Kuantan pun ya juga, Raub pun ya juga. Sorry. Yang ni ke? Ya betul. Ni di Raub. Ni saya ambil dari awan ni. Banjir. Hujan lebat berterusan sejak lewat petang. Selain stesen bas lama, kedai-kedai di kawasan berkenaan turut dimasuki air. Kalau kedai-kedai ni lah dia jawapan dia. SME Takaful Bizcare Plus. Ada banjir juga cover. Macam ni kan rumah rumah kedai selalu kan? Macam ni. Sebab di kawasan Kuantan ni memang banyak rumah-rumah kedai macam ni. Raub apa semua memang popular lah hujung-hujung tahun ni. Jadi saya harap sangat kalau dah tahu kawasan tu kawasan anda duduk sekarang memanglah senang naik air. Tolonglah. Tolong jangan penatlah setiap tahun banjir setiap tu lah nak angkat barang. Jadi kita nak elakkan benda tu jadi. Ambil lah pelan-pelan yang bersesuaian untuk anda. Ini yang saya nak bagi tahu semua orang. Tak paksa beli, kita tak paksa nak menjual. Tak ada. Saya nak bagi tahu kesedaran. Ada yang tak tahu penyewa apa semua. Ni saya bagi tahu. Itulah. Saya rasa ini saja dari saya untuk HOHH. Penat lah nak cakap penuh HOHH, householder, house owner. Dia HOHH je nama popular dia. Senang nak HOHH. HOHH. Ada guru kita cakap ho. Tapi tak apa. Lebih kurang lah. Saya nak recap sikit lah. Nak recap dari semula. Apa yang Sarah cakap tadi. Yang pertama, yang additional dia tadi mana? Banyak sebenarnya additional. 1, 4. Okay. 1. 2. Coverage. Yang cover. Kita ada yang macam flood, hurricane, hurricane, typhoon, ribut. Yes, ribut. Sorry, ingat. Ribut, lepas tu banjir, gempa bumi. Kita dah habiskan masa. Dah habis masa dah. Tapi sekejap tambahan lagi 2 minit mungkin boleh. 2 minit atau 3 minit macam tu. Okay, saya just nak recap je. Apa yang Sarah cakap tadi. Lepas tu kita ada breakage to mirrors yang RM500 per accident. Lepas tu kita ada compensation to them. Lepas tu kita ada sovereign property. Macam orang gaji tu kan. Barang-barang dia. Kecuali 129. Ataupun yang lain-lain lah. Lepas tu rent takaful. Sewa. Lepas tu ada liability to the public. Lepas tu kita juga ada yang kita ada building. Extension. Untuk building kita ada macam
Jadi ada dua extension optional ni, satu untuk building, satu untuk content. Yang optional untuk building ni untuk ni lah, awning, pagar apa semua tu. Yang cakap tadi pagar yang senang tertanggal tu semua kan. Alter rumah ke, tambah rumah ke, repair rumah ke, tambahan lah tu. Lepas tu ini content lah. Yang tak cover untuk theft extension 5A macam yang Sarah cakap tadi. Lepas tu ada yang 5B benefit extension for the extent theft cover including theft by domestic servant. Macam orang gajinya curi barang kita ke. Inilah dia. Lepas tu yang dia tak cover, yang tak cover pasal yang tadi bahagian yang dipinjamkan, dibiarkan atau disewakan bangunan. Lepas tu kecurian yang berlaku di luar rumah. Lepas tu orang gaji atau ahli keluarga sendiri yang curi. Itu kita tak cover. Lepas tu ada tambahan juga. Increase of indemnity limits under additional benefit for rent takaful. Untuk liability to public, untuk riot strike dengan untuk landslip, betul, tanah runtuh. Tanah runtuh di kawasan yang mudah tanah runtuh. Lepas tu ada baca-baca kes tadi yang terbaru paling latest, reboot, kapal terbang semualah. Okay, rasanya dah habis. Saya tutup ni. Okay. Saya ada nak sedikit pantun. Bintang barat terbit petang, bintang timur terbit pagi. Jika tidak melarat panjang, ada umur kita ketemu lagi, insyaAllah. Melarat-larat lah dia nak sinis tu. Okay, disclaimer lah. Apa yang kita cakap hari ni, kalau salahnya tu datang dari kita lah. Yang baik tu datang dari Allah. Ada salah silap ke apa ke, terkuat-kuat ke bising. Sorry lah, hari ni bising sangat sebab kita ada macam construction pula kat depan ni. Jadi sorry kalau ada banyak. Ada yang term-terms yang tak faham atau term-terms yang saya salah sebut ke apa. Saya minta maaf. Mungkin di lain live nanti saya akan betulkan. InsyaAllah. Okay, itu saja untuk hari ni. Kita jumpa besok dengan saya pasal tukar rawan dan remittance. Dengan dengan Puan Jun. Sorry. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan kita